Okay, sambung. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, kita kembali lagi di episod ke-5 Dunia Virtual Racing. So, hari ni abang kat sebelah saya dia bawa Mini Cooper JCW. Tapi kita tak nak cerita pasal kereta ni dulu. Kita nak cerita pasal abang ni punya simulator racing setup. Wah, dia punya memang best guys. Okay, jom kita tengok video ni. Nama saya Azman bin Abdullah. Saya berasal dari Negeri Sembilan dan saya telah menetap di Kuala Lumpur lebih kurang 20 tahun yang lepas. Daripada segi kerjaya, saya bekerja dengan salah sebuah syarikat JLC di Mont Kiara dalam perniagaan real estate ataupun property development. Dan saya di bahagian IT, menjaga enterprise application seperti CRM, ERP, project management dan sebagainya. Sebenarnya saya bermula dengan sim racing ni lebih kurang 6 tahun lepas. Sewaktu tu ialah bila ada anak lelaki ni, of course anak lelaki ni minat dia akan kebanyakan lebih kepada sukan yang agak ekstrim. Anak saya yang ketiga ni, Muhammad Alif Imran ataupun nama glamour dia Botik Imran, dia minat dengan sukan kereta. Semasa dia lebih kurang berumur 4 atau 5 tahun, sewaktu kami balik ke Alustar naik bas, kami duduk di seat belakang pemandu bas. Sepanjang perjalanan dia menangis. Dia menangis sebab dia nak pegang steering. So dari situ saya dapat macam tips sikit lah, yang dia ni sebenarnya dia suka sukan berkenaan atau aktiviti berkenaan dengan kereta. So bila dia berumur 7 atau 8 tahun, dia beritahu saya, "Bah, tolong cari steering," dia kata, because dia nak main game kereta. Kan time tu ialah ada PS4, dia main pakai gamepad ataupun joystick kan. So dia kata, "Boleh tak cari steering kereta?" Saya kata, "Nak buat apa?" Dia kata, "Nak main game." Mula-mula memang terkejut jugalah kan, sebab tiba-tiba dia minta steering kan. Lepas tu saya cari, yelah kita tengok dekat mudah lah selalunya. So dapatlah satu set steering dekat Jalan Ipoh atas Master T500 time tu. So tengah malam tu saya call seller, dia kata dia nak jual. Terus saya cakap dengan anak saya tu, "Alif, jom kita pergi kat Jalan Ipoh, ada orang nak jual set Trustmaster dia." So tengah malam juga pergi, negotiate, tengok barang okey. Kami beli satu, tapi kami tengok dekat rak tu ada 2 biji sebenarnya. Ada 2 biji. Tu kami kata, "Bang, yang satu tu tak nak jual ke?" Alang-alang datang kan daripada jauh, tengok ada 2 biji pula, dia nak jual sebiji. Tanya, "Yang satu lagi tu tak nak jual ke?" "Kalau abang nak beli, saya jual lah," dia kata. Tapi tengok macam baru kan. So berapa nak tambah? "Tambah 200," dia kata. So yang first set tu saya dapat harga RM1,000, T500 RS tu dengan pedal. Tambah 200 saya dapat 2 biji. So bawa balik, set up dekat dia punya meja study dia. Betul kat sini meja study dia. Lepas tu bermulalah kita punya aktiviti berkenaan dengan sim racing. So puncanya daripada anak saya lah sebenarnya. So saya support dia punya intention untuk dapatkan barang-barang sim racing time tu lah kan. Selepas event ataupun momen kita dapatkan steering daripada Jalan Ipoh tu, dan pasang dekat meja study dia. Lepas tu at the same time anak saya dia rajin tengok Facebook. Time tu dia umur lebih kurang 11-12 tahun lah time tu. Dia jumpa satu page, memang otai sim racing jugalah, page Azril Nazli. So dia banyak belajar daripada Azril. Next step selepas kita set up menggunakan steering Trustmaster tu, and bila anak saya tengok page Azril yang dia time tu dah pakai DD ataupun direct drive, maknanya satu atau dua level atas daripada normal punya steering. Kami jumpa satu kilang
di Port Klang yang boleh buat fabrication stainless steel. Based on discussion dengan anak saya, kita nak buat satu rig lah. Yang sekarang kita pakai meja, kita buat satu rig, kita customkan ikut track racer punya design. Kalau kita tengok kat track racer punya design, dia pakai stainless steel piping tu, macam roll cage punya piping tu. So kami buat dekat Port Klang, dalam 2,000 lebih jugalah cost dia. Minat punya pasal kan. Itu rig yang kedua. Lepas tu bila tengok Facebook, ada beberapa jenis rig pula yang menggunakan aluminium profile. Saya study, buat R&D sikit, and then kita buat rig yang ketiga menggunakan aluminium profile. So start daripada rig design yang ketiga tu, bila saya post dekat Facebook, ramai yang komen. Dia kata, "Bang, beli dekat mana profile ni kan? Buat sendiri ke, order online ke?" Saya kata, saya buat sendiri. Ada kilang yang buat lah, sebab time tu tak banyak lagi kilang yang produce profile. Kebanyakan dia produce profile untuk buat macam untuk kilang punya purposes lah, nak buat dia punya line produk yang dia buat, yang dia manufacture kan. So bermula dari situ ramai yang tanya, "Bang, boleh tak buat untuk saya? Bang, boleh tak buat untuk saya?" Saya kata, "Boleh lah kan, saya tahu buat, saya tahu mana nak cari barang, saya tahu macam mana nak pasang, saya tahu macam mana nak custom benda itu." So lepas sorang saya buat kan. Time tu tak adalah kita nak business kan. Kalau kita markup nak profit pun lepas duit transportation, lepas duit masa kita lah, lebih dalam 3-4 jam kan. Tak banyak lah. Saya tak anggap time tu sebagai satu perniagaan, banyak kepada menolong sesama sim racer kan. So bila lepas sorang, itulah datanglah minat nak buat setup yang sedikit advance lah. That's why saya perform ataupun saya create company Syed Magara Sim Sport tu. Sebab sebelum tu of course lah, bila orang nak bayar, "Bang, ada tak account company saya nak transfer kan?" Kalau personal ni kadang orang tak percaya. Walaupun kita punya niat, kita nak tolong, tapi itulah, saya create account company tu, Syed Magara Sim Sport Services tu. So daripada situ nampaklah sikit benda sebagai salah satu perniagaan part time untuk saya. Hari biasa saya design rig dia, lepas tu installation saya buat setiap hari Sabtu dan Ahad dengan anak saya lah, Alif Hamdan. Itulah bermulanya perniagaan sim racing Syed Magara sebenarnya. Kalau nak kata jenis customer yang berurusan dengan saya berkenaan dengan sim racing ni, daripada yang paling basic sekali sampailah rig dia berharga lebih kurang dalam 30,000 lebih. So yang paling basic contohnya, dia pakai PS4, dia pakai seat, dia pakai single monitor, dia pakai rig profile lah. Kalau PS4 setup tu, kalau saya jual ataupun saya tolong orang buat kan, lebih kurang dalam 5-6 ribu lah modal dia. Mana ready to race lah. Siap complete, siap pasang, siap hantar. So 5-6 ribu tu just imagine dia punya untung macam mana kan. Memang tak ada untung lah kalau ikut. Kalau daripada segi yang paling advance, of course berdasarkan kepada motion setup lah. Kalau motion saya dah setup lebih kurang dalam 5-6 biji lah. Yang 3 DOF ada, yang 4 DOF ada, yang ada traction ada. So kalau nak kata daripada segi complexity of setup yang saya pernah pasang, sampai kalau yang ini yang paling mahal lah, complete set dia kurang dalam dekat-dekat 1,000 lah kalau satu set kan. Ok, kalau in term of komponen rig ni, dia ada dua main kategori. Satu motion platform, satu lagi barang-barang sim. So kalau motion platform ni, dia ada actuator lah. Dia ada 7 actuator nak menggerakkan rig tu. Sebab tu dia nampak ada 3 level. So ada 3 level platform dia, and actuator. Ini motion punya setup lah yang akan menggerakkan rig tu. So yang kategori yang kedua, macam seat kita kena ada, racing seat. Steering kita kena ada. Saya pakai Fanatec DD1 yang kena ada lah. Pedal kena ada, because kalau tak ada pedal tak boleh nak drive kan. So saya pakai HPP PRX. Ini pun dah berjasa dengan saya dah 5 tahun dah. So tak nak tukar sebab dia punya performance masih lagi meet kita punya driving style lah. And then of course ada monitor display, boleh pakai 1 monitor ataupun 3 monitor, and kami pakai 3 monitor sebab yalah, kalau tengok dekat sini kita nampak side mirror kalau pakai triple screen. Kalau single tak nampak side mirror. Lepas tu komponen ada controller untuk motion,
Dan ada yang belakang tu drivers, ada lampu-lampu merah tu drivers, dan terus masuk satu kabel ke PC untuk baca telemetri. PC baca, dia hantar dekat driver dia hantar dekat controller akan hantar dekat sini, actuator, dia akan menggerakkan ikut pada telemetri bacaan daripada game. So ini basic komponen untuk motion simulator lah. Kalau nak kata impact perniagaan SIM musim COVID, saya rasa kalau saya sendirilah, based on saya punya pengalaman, memang signifikan lah impact dia. Kenapa saya kata signifikan? Sebab ialah MCO time tu bulan 3 kan, kalau silap, bulan 3, bulan 4, bulan 3 lah. Tiba-tiba memang ramai orang tanya nak beli ataupun nak dapatkan steering, pedal, shifter, even set ni. Banyak. Saya rasa kalau nak kata dia punya graf dia daripada macam ni kan, terus macam ni. Sebab selain daripada motion sim, saya juga macam personal shopper lah untuk sim racer. Saya banyak bawa masuk barang Fanatec, saya banyak bawa masuk barang HE, saya banyak bawa barang Coifi, saya banyak bawa masuk barang daripada Simplicity, daripada DSD, dari Spear. Saya pun pernah order barang daripada beberapa jenama yang lain lah. Tengok macam Simbo Cube kan, pun saya ada bawa masuk. Seng B pun saya banyak masuk. So during pandemic tu, COVID tu, memang banyak permintaan untuk saya beli barang. So yang paling seronok sebab barang yang orang minta tu yang sedikit high end. Tak banyak, ada jugalah, tapi tak banyak yang tanya pasal Taskmaster, tanya pasal Logitech. Kebanyakan ni tanya pasal barang-barang Fanatec. So maybe dia orang dah buat research. So Fanatec tu time, yalah, Fanatec ni kalau nak kata segi level dia lagi atas daripada Logitech, lagi atas daripada Taskmaster. So saya banyak bawa masuk during pandemic tu sampailah ujung tahun. So pada saya, pengalaman saya kalau nak compare sebelum dan selepas pandemik tu, memang tinggilah perubahan dia atau permintaan dia. Sampai kan ada juga yang saya ship ke Qatar, Abu Dhabi, ada juga ke Brunei, Australia pun ada. Tapi saya tak pasang lah, saya buat macam profile, kebanyakan profile macam ni ikut pada dia punya measurement, bungkus-bungkus, ship lah. Sebanyak, memang banyak. Pada saya, dunia sim racing ni ada masa depan. Kenapa saya kata dunia sim racing ni ada masa depan? Sebab kalau kita tengok dekat luar Malaysia, dia terlalu banyak competition yang kita boleh masuk. Cuma sekarang ni termah dia punya prize pool tu taklah sebanyak macam dia orang main PUBG kan, macam dia orang main CSGO, prize pool taklah sebanyak tu. Tapi kita tengok dekat Malaysia ni macam yang Toyota organize tu kan. Lepas tu sekarang ni XOX season 1, season 2, price pool sampai 30,000. So saya rasa industri sim racing ni akan berkembang, akan lagi maju dalam masa hadapan lah. Sebab lebih banyak syarikat ataupun pertubuhan yang nampak masa depan sim racing industri ini akan berkembang. Sebab dia bukan daripada segi individual saja, daripada segi barang-barang sim racing kan, yang especially yang susah nak dapat dekat Malaysia ni, macam Simagic. Simagic dah ramai dah yang jual barang-barang high end, because Simagic ni dalam kategori DD. So kalau nak kata industri sim racing ni, saya rasa akan berkembang sebab dah makin ramai yang orang participate dalam industri ni, yang provide services, yang jual barang-barang sim racing, dan harga dia orang pun terlalu menarik kalau kita bandingkan kalau kita beli online kan. Satu lagi, saya tengah berurusan dengan satu syarikat di Sarawak. Dia nak buat satu SIM center di Sarawak, first SIM center di Sarawak. Saya pun dah dapat beberapa order. Contohnya dia nak order Taskmaster RSGT 7 biji, seat 7 biji, PC. In fact, saya bagi dia satu set simulator dekat syarikat di Sarawak tu. Chief Minister sendiri yang officiate
seremoni tu. Dia yang test saya punya setup tu. Boleh tengok dekat YouTube lah. Sebab tu saya rasa industri sim racing ni akan berkembang dan terus berkembang di masa depan. Sebab dia bukan orang-orang yang dewasa saja yang boleh bawa ataupun berkecimpung dalam dunia sim racing ni. Even budak-budak kan. Kalau kita tengok SOX punya race tu, ramai yang muda, belasan tahun pun ada, dan dia orang tu bagus. So dia punya usia daripada kecil sampai ke besar, sampai ke tua kan, pun boleh masih lagi boleh berkecimpung dalam dunia sim racing ni. So industri dia saya rasa akan terus berkembang dan berkembang.